Salam Malaysia Madani, bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 8 November. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg antara pemimpin yang menghadiri mesyuarat Majlis Matlamat Pembangunan Mampan SDG Negara tahun 2023 yang diadakan di Bangunan Parlimen di Ibu Negara semalam. Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Patinggi Abang Johari memaklumkan mesyuarat tersebut turut membincangkan SDG di bawah perkara-perkara yang dipantau oleh Malaysia dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jelasnya mesyuarat turut menyentuh pembangunan ekonomi yang seimbang dan juga mengenai kemiskinan serta tenaga boleh diperbaharui. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan dari segi pembangunan, Kerajaan Sarawak mengambil kira apa yang telah disebut oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai program kelestarian. Kerajaan Sarawak mengalu-alukan kerjasama pelbagai pihak dalam pembangunan dasar dan peraturan yang menggalakkan amalan kelestarian termasuk tenaga boleh diperbaharui. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini kerana Sarawak komited memperjuangkan dasar iklim dan telah melabur dalam sumber tenaga boleh diperbaharui. Menurut beliau lagi, Sarawak telah mendahului beberapa inisiatif tenaga bersih yang akan menjadi asas kepada ekonomi yang teguh dan mampan khasnya untuk mencapai sasaran karbon sifar bersih. Dato' Amar Awang Tengah berucap demikian pada persidangan Malaysia Urban Forum 2023 di Kuching. Mewakili Premier, beliau mendedahkan bahawa Sarawak memulakan pelbagai inisiatif untuk menangani isu urbanisasi dan kelestarian seperti dinyatakan dalam strategi pembangunan pasca PCDS COVID-19 2030. Justru beliau optimis PCDS COVID-19 2030 bukan hanya untuk mengubah struktur ekonomi, malah berupaya meletakkan kemampanan alam sekitar dalam usaha pemulihan negeri dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Beliau juga yakin forum kali ini yang bertemakan memangkin tindakan transformatif untuk perbandaran mampan dan berdaya tahan amat bertepatan untuk membincangkan hal-hal berkaitan pembangunan yang semakin besar dan memerlukan pengurusan bandar yang baik. Ini termasuk penggunaan inovasi dan idea baharu, penjimatan tenaga, pemeliharaan tanah dan sumber asli selain risiko bencana yang di luar jangka. Sementara itu, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming semasa berucap pada forum tersebut memberitahu dasar serta fokus Sarawak yang melangkah ke arah ekonomi hidrogen hijau perlu dijadikan contoh kepada negeri-negeri lain serta rujukan di peringkat persekutuan. Menurut beliau, sebagai perintis kepada tenaga ekonomi hijau, Sarawak akan menjadi pengubah keadaan atau game changer dalam mencapai sasaran sifar bersih karbon menjelang 2050. Terdahulu dalam ucapannya, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidir berkata, Sarawak tidak terkecuali berdepan dengan isu berkaitan urbanisasi yang merupakan isu global. Katanya, pembangunan perbandaran Sarawak telah melepasi 50% pada tahun 2020, justru pertumbuhan yang mampan dan berdaya tahan penting untuk kawasan bandar dan luar bandar. Agensi Kerajaan Persekutuan diseru untuk memastikan sistem retikulasi dalaman bekalan air dan perkhidmatan telekomunikasi di premis masing-masing diselenggara dan berada di tahap yang baik. Menyatakan demikian, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi berkata, ini memandangkan penyelenggaraan bekalan air serta liputan dan kualiti perkhidmatan telekomunikasi di premis Kerajaan Persekutuan bukan di bawah tanggungjawab Kerajaan Sarawak. Jelasnya berdasarkan kepada The Water Supply Regulations 1995, agensi bekalan air di Sarawak hanya bertanggungjawab untuk membekal air dan menyelenggara fasiliti bekalan air sehingga ke meter air premis sahaja. Menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Sarawak juga menjalankan ujian audit rangkaian mudah alih dan tetap secara berkala di lokasi-lokasi strategik yang telah dikenal pasti sepanjang tahun termasuk di premis Kerajaan Persekutuan. Ia bagi
bagi memastikan setiap pembekal perkhidmatan telekomunikasi mematuhi mandatory standard yang telah ditetapkan. Selain itu, Kerajaan Persekutuan juga melaksanakan projek telekomunikasi Point of Present POP yang melibatkan sebanyak 741 buah sekolah di Sarawak. Datuk Seri Julaihi berkata demikian semasa mempengerusikan mesyuarat bagi menjelaskan peranan dan tanggungjawab agensi bekalan air dan telekomunikasi berkaitan dengan penyelenggaraan fasiliti tersebut di premis Kerajaan Persekutuan di Kuching. Katanya, kementerian itu sering menerima aduan bekalan air dan telekomunikasi di premis Kerajaan Persekutuan yang berpunca daripada sistem retikulasi air dalaman yang tidak diselenggara dengan baik serta liputan dan kualiti perkhidmatan telekomunikasi yang kurang memuaskan. Kerajaan Sarawak terus menyokong serta menerajui usaha pemeliharaan biodiversiti dan keterangkuman sosial di negeri ini. Ia juga menjadi faktor Bandaraya Kuching dipilih sebagai tuan rumah Persidangan Antarabangsa Makanan dan Masyarakat keempat yang akan bermula pada 15 November ini. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan pada sidang media di Kuching memberitahu Sarawak bertuah kerana memiliki kepelbagaian biologi dan keterangkuman sosial. Kerajaan Sarawak pula telah menerajui usaha tersebut sejak 2011. Mengenai persidangan per hari itu, beliau memberitahu ia akan dihadiri peserta dari seluruh dunia dengan 22 pembentangan, kebanyakannya akan dikendalikan pembentang dari Sarawak. Persidangan bertemakan sistem makanan mampan dan inklusif. Seramai 250 peserta terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan negeri dan persekutuan, swasta, badan bukan kerajaan, institusi pengajian tinggi serta komuniti Kampung Jemoreng Matu dan kampung sekitarnya menghadiri seminar ekspedisi saintifik Jemoreng di Kuching bermula semalam. Pengarah Hutan Sarawak Datuk Hamdan Muhammad dalam satu kenyataan media berkata seminar 2 hari itu merupakan lanjutan daripada ekspedisi saintifik Jemoreng yang telah dianjurkan oleh jabatan berkenaan di Jemoreng Matu pada Julai tahun lepas. Ia dianjurkan sebagai platform untuk para penyelidik yang telah menyertai ekspedisi tersebut berkongsi hasil penemuan dan penyelidikan mereka mengenai kepelbagaian sumber biologi di Jemoreng. Selain itu, ia turut memberi peluang kepada semua pihak yang berkepentingan bagi membuat jaringan kerjasama bersama komuniti Jemoreng terutama untuk melihat peluang pembangunan ekopelancongan di kawasan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mushid Diraja Dr. Juanda Jaya mewakili Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Seramai 66 anak yatim, orang kurang upaya dan pelajar tahfiz di Miri menerima sumbangan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil bernilai RM19,500 pada satu majlis yang berlangsung di Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob di Miri. Para penerima adalah dari Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Miri, Persatuan Ibu Bapa Kanak-Kanak Istimewa Pibakis Miri dan Pusat Mahat Tahfiz An-Naim Lutong Miri. Sumbangan diserahkan Ketua Pegawai Eksekutif Hasil, Datuk Seri Dr. Muhammad Nizam Sairi melalui Program Tanggungjawab Sosial Korporat Hasil Kasih Prihatin Peringkat Negeri Sarawak. Datuk Seri Dr. Muhammad Nizam berkata program CSR itu merupakan kesinambungan kepada aktiviti yang dilaksanakan setiap tahun dan dipercayai mampu memberikan impak besar terhadap kebajikan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Ia juga bukti kepada komitmen dan kesungguhan Hasil untuk terus mendukung aspirasi kerajaan dalam menyantuni, memakmur dan mensejahtera masyarakat. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Debbie Amanda Padan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.